Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Baik, hari ini kita meneruskan pelajaran kita dengan ayat kerjaan. Semalam kita cerita tentang ayat kerjaan yang biasalah, ya. Dan kita mafhumkan dia, kita cari kefahaman ayat. Kita buat kefahaman ayat. Hari ini kita masuk juga ayat kerjaan lagi. Cuma berbezanya pada struktur ayat kerjaan fi'il majhul. Ini semua dah ada nota dia kan? Jadi boleh kita lihat di sinilah ayat kerjaan. Biasa tak? Siapa yang macam rasa asingnya tak pernah dengar ni fi'il majhul ni. Dalam modul 1 kita akan belajar di antara bab terakhir lah. Bab yang ujung-ujung tentang fi'il. Jadi fi'il majhul ni, nama dia pun fi'il kan. Ayat kerjaan ni ayat apa? Ayat yang dimulakan dengan kata kerja. Cumanya kalau kata kerja yang biasa tu kita panggil fi'il maklum. Sekarang ni kita nak fokus pada fi'il majhul. Struktur ayat kerjaan pasif, loosely lah translated pasif ni. Tapi ada perbezaan sikit daripada yang biasa kita faham tu dengan yang kita akan lihat sekejap lagi. Maknanya struktur ayat kerjaan pasif, yakni fi'il majhul, adalah sama dengan ayat kerjaan biasa fi'il maklum. Yang membezakan antara keduanya ialah fokus utama dalam ayat kerjaan pasif dalam fi'il majhul ialah naib fa'il. Kenapa macam tu? Hal yang demikian kerana dalam bahasa Arab fa'il tidak boleh wujud pada fi'il majhul. Okey, dia punya basic dia ialah sebentar kau kena sambung internet kat situ kan. Internet. okey, bila kata kita jumpa fi'il kan macam semalam tu kita jumpa fi'il, dia biasanya dah siap-siap padanya tu ada 3 maklumat, iaitu maklumat tentang masa, kemudian masa, kata kerjanya, mana pekerjaan ataupun halnya tu, dan juga pelaku ataupun dia juga disebut sebagai dhamir. Sama ada dhamir tu mustatir ke dhamir muttasil. Baik, itu fi'il biasa. Tapi bila sebut fi'il majhul, maknanya ada juga tiga-tiga perkara ni, iaitu ada masa, ada kata kerja, tapi dia bukan pelaku lagi dah. Dia panggil naib fa'il ataupun pengganti pelaku. Tapi masih maksud yang dikatakan sama tu tadi, sama ni macam strukturnya tu. Ada maklumat berikut maklumat ini. Ada maklumat ini. Tetapi fokus tu berbeza. Kalau fi'il maklum, pelaku yang menjadi utama di subjek dia tu. Bila kata fi'il majhul, yang menjadi fokusnya subjek dia ialah naib fa'il. Okey. Dalam bahasa Arab, fa'il tidak boleh wujud pada fi'il majhul. Macam dalam bahasa kita boleh lagi, bahasa Inggeris pun boleh, tapi kalau bahasa Arab tak boleh. Kalau tak ada pelaku, mesti ada naib pelaku. Macam itulah. Okey, hanya ganti nama tersembunyi, yakni dhamir mustatir ia, dalam fi'il majhul sahaja yang boleh dizahirkan sebagai naib fa'il. Sama, yang ini samalah kedudukan seperti fi'il maklum. Untuk yang cakap ia tu je, maknanya pelaku dia ataupun dhamir dia tu ia sahaja yang kita boleh jumpa isim marfu' yang dizahirkan tu. Isim marfu' yang dizahirkan tu apa dia? Naib fa'il. Kalau majhul, naib fa'il. Kalau fi'il maklum, fa'il lah. Kaedah terjemahan bebas juga boleh digunakan dengan meletakkan naib fa'il di hadapan ayat. Okey?
Boleh setakat ni. Okey, kita tengok contoh. Apalah teacher ni cakap je. Tengok contoh. Bila tengok contoh kadang-kadang baru faham apa benda yang the linear ni. Information yang linear ni. Ni kita masuk dalam bab non-linear. Kadang-kadang ada orang bila tengok table, oh tengok faham. Macam itulah. Benda ni bukanlah sesuatu yang terlampau asing. InsyaAllah. Pertukaran daripada fi'il maklum kepada fi'il majhul. Baik, kita tengok dalam yang pertama ni fi'il madhi. Dalam fi'il madhi ni, macam mana kita nak kenal dia majhul? Okey, biasanya dia kalimah 3 huruf. Rahimah. Jadi terjemahan dia telah merahmati oleh ia. Semalam kan kita dah buat latihan tu kan? Kemudian ada isim marfu'. Allahu. Jadi kat sini dia adalah naib. Dia ni adalah fa'il. Rahimallahu. Mafhumnya Allah. Kalau di sini telah merahmati oleh ia oleh Allah, berarti Allah telah merahmati. Itu kata kita lah dalam bahasa kita lah. Jadi ini fokus dia. Ini fa'il. Dalam bahasa Arab mesti struktur dia tu macam inilah. Dia dekat belakang. Isim marfu' tu. Jadi kita nak mafhumkan, kita kedepankan dia. Okey. Jadi seterusnya. Ni ada orang yang buka 2-3 device ni. Dah. Saya terperanjat pula dengar macam ada orang. Macam saya juga. Okey. Okey, lucu pula rasanya. Baik, seterusnya. Kalau dia jadi majhul macam mana? Apa yang berubah? Ni kita dah belajar modul 1 lah. Tapi tak apa, kita ulang. Rahimah, dia akan jadi baris kalimah tu. Kalimah yang kalimah 3 huruf ni. Huruf awal akan bertukar menjadi baris dhammah. Dan sebelum akhir jadi baris kasrah. Jadi bunyi dia apa? UI. Asal dia rahimah. Bila majhul, dia dah bunyi dia ruhimah. Tapi boleh tak dizahirkan? Ada tak isim marfu'? Boleh juga. Ruhimal mu'minuna. Maknanya telah dirahmati ia orang-orang yang beriman. Apa kita buat dekat sini kalau majhul? Kita dropkan perkataan oleh tu. Sebab pelaku dia tu dah tak ada dah digantikan dengan naib fa'il ataupun pengganti pelaku. Jadi ni fi'il madhi majhul. Yang ada kalau ada isim marfu' selepas fi'il madhi majhul ataupun fi'il majhul, berarti ini adalah naib fa'il. Jadi terjemahan dia telah dirahmati ia orang-orang yang beriman itu. Jadi dekat sini orang-orang yang beriman itu telah dirahmati. Itu ni kalau nak tambah boleh, tak tambah boleh. Tapi kenapa teacher tambah? Sebab dia ni makrifah lah. Sebab tu je. Kadang-kadang kalau dalam ayat tu dia tak mencacatkan, tak ada pun tak apa. Kalau maksud dia umum. Okey. Ini contoh ni Ini nak tunjukkan contoh fi'il madhi, pergerakan ataupun perubahan. Kalau fi'il madhi macam ni, bunyi dia macam ni. Maka kalau dia jadi majhul, bunyi dia macam ni. Banyaklah perkataan lain. Qara'ah, uri'ah. Akala, ukila. Katabah, kutibah. Apa yang ada kalau ada isim marfu' selepas dia tu, kalau dalam katabah, ini adalah fa'il. Bila dalam majhul, kutibah, yang marfu' tu adalah naib fa'il. Macam mana pula kalau fi'il mudhari'? Kalau fi'il mudhari' hanya yang perlu ada yang untuk kita tentukan dia ni mudhari' dengan huruf ya dekat depan ni. Kalau ada ya ataupun huruf mudhara'ah yang lain. Hamzah ke, nun ke, ta ke, ya ke, dan kita tahu itu adalah mudhari'. Jadi kalau biasa daripada perkataan rahimah tu dia jadi yarhamu. Yarhamullahu. Terjemahan ia merahmati oleh Allah. Allah merahmati. Macam itulah. Kalau dia majhul, baris huruf yang pertama tu akan menjadi dhammah u. Dan huruf sebelum akhir dia jadi fathah. Bunyi dia apa? U'a. Yurhamul mu'minuna. Ia dirahmati orang-orang yang beriman. Mafhum? Orang-orang yang beriman dirahmati. Jelas tak? Okey. Boleh. Di bawah
Okey, kita tengok contoh. Di bawah ialah contoh-contoh fi'il majhul, i'rab serta terjemahan perkata dan terjemahan bebas. Perhatikan bahawa fi'il mudhari' majhul juga mempunyai i'rab bergantung pada kata tugas harf sebelumnya. Untuk terjemahan bebas bagi fi'il yang mempunyai 2 atau lebih maf'ulun bih, fokus utama dijadikan sebagai naib fa'il di hadapan ayat. Lihat contoh J dan K. Kita akan tengok. Okey. Mengikut kaedah bahasa Melayu, perkataan kepada perlu ditambah kepada objek yang bernyawa, maf'ulun bih. Okey, yang itu cerita bahasa Melayu lah. Baik, kita tengok contoh. Yang pertama, ini ulimta rusyda. Jadi ni fi'il madhi majhul. Kena letak M ni kan. Sepatutnya. Check up Ni patutnya ada M. Maknanya F, D, M. Engkau. Okey. Ulim tarushda. Telah diajarkan engkau akan petunjuk. Jadi mafhum dia apa? Engkau telah diajar petunjuk. Okey, macam tu. Faham tak? Maksud dia apa? Yang tadi kita kata yang dia tak boleh ada tu kan. Macam dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, kita boleh juga jumpa kan dalam satu ayat tu. Contohnya, telah dipukul kan. Ular telah dipukul. Ada boleh oleh kan dalam tu. Betul tak? Cerita macam kita ambil ayat ni. Kalau bahasa Melayu, kita macam tahu, kita boleh kata orang-orang yang beriman itu telah dirahmati. Contohnya saya nak kata orang-orang yang beriman itu telah dirahmati. Dalam bahasa Melayu boleh ada oleh Allah. Tapi dalam bahasa Arab tak boleh. Dia tak akan ada macam tu. Maknanya bila ada satu je isim marfu' tu dalam satu ayat tu. Faham tak? Sebab itu pemahaman kita tu mesti clear lah. Maksudnya mesti kita faham konsep tu. Dalam bahasa Melayu boleh. Dalam bahasa Inggeris boleh. He was kicked. He was hit by someone else. Maksudnya ada perkataan by tu. Nak menunjukkan pelaku tu boleh juga ada dalam ayat pasif. Tapi kalau bahasa Arab tak ada. Dia tak boleh jadi macam tu. Jadi macam contoh dia ni. Bila ta dekat, dia sama juga ta. Tapi ta ni berujuk kepada naib fa'il. Itu naib fa'il dia. Maknanya telah diajarkan engkau akan petunjuk. Mafhum, engkau telah diajar petunjuk. Diajarkan kot ni. Kan? Tak boleh. Tu dalam segi bahasa Melayu lah tu. Diajar, teacher. Diajar je kan? Ya. Itu bahasa Melayu macam tu. Okey. Yuqbalu minha syafa'atun. Ia diterima daripadanya pertolongan. Jadi kita kedepankan dia ni. Duduk depan. Balik semula. Pertolongan diterima daripadanya. Ni macam tu. Setakat ni jelas ke? Senyap je malam ni. Ke malam lain pun. Siapa ada apa-apa muskil? Okey tak? Okey Bagi reaction sikit. Bagi jawapan. Buka mic. Teacher nak tanya. Ya. Macam tu lah. Kak Su. Silakan. Maksudnya kalau kita jumpa satu fi'il majhul kan? Okay, tak kira dia madhi ke ataupun mudhari'. Betul. Maksudnya selepas tu Hmm. tak mungkin ada dua isim marfu'. Betul. Betul Kak Su. Pemahaman yang sahih. Baik. Seterusnya. Khuliqal ardu. Jadi telah dicipta ia bumi itu. Maknanya ia ni naib fa'il. Ni naib fa'il yang dizahirkan. Mesti isim marfu'. Jadi mafhum dia ialah bumi telah dicipta. Okay, jelas Okey, seterusnya G. Wala yu'khadhu minha adlun. Dan tidak ia diambil daripadanya tebusan.
Naib fa'il ni macam fa'il juga. Dia kadang-kadang boleh jadi jauh. Nah, boleh jadi jauh juga. Itu yang kita tengok baris tu. Dan tidak ia diambil daripadanya tebusan. Maksudnya, dan tebusan tidak diambil daripadanya. Macam tu. Zuyina lahum su'u amalihim. A'malihim. Ia dihias bagi mereka. Ini zuyina ni fi'il madhi. Jadi ada telah. Telah dihias ia. Telah dihiasi ke dihiaskan? Telah Yes. dihiasi. Dihias je Yes. Tak ada hi. Okey, telah dihias. Telah dihias ia bagi mereka seburuk-buruk daripada perbuatan-perbuatan bagi mereka. Ni betul fi'il madhi. Jadi mafhum dia ialah seburuk-buruk perbuatan mereka telah diperhiaskan bagi mereka. Dia terus perkataan dah lain sikit. Kalau kita sebab kita nak letak dia tu sebagai subjek dia ni kan. Tapi dalam bentuk ayat pasif. Faham tak? Ayat ni faham tak maksud cerita dia macam mana? Faham. Perbuatan Jadi Perbuatan maksudnya mereka telah dihiaskan. Perbuatan mereka tu perbuatan mereka padahal sangat buruk, seburuk-buruk perbuatan mereka tu, tapi diperhiaskan nampak macam baik. Macam itulah mafhum. Baik. J dengan K yang tadi kita cakap tu. Wa ulima adamul asma'a. Ni dalam ni ada satu je maf'ulun bih. Tapi nak ceritakan dan telah diajarkan ia Adam. Ini maknanya dia ni lah naib fa'il akan nama-nama itu. Jadi fokusnya ialah yang marfu' ni kita kedepankan dulu. Jadi kita letak dia di depan. Dan Adam telah diajar nama-nama itu. Bukannya nama tu ajar Adam tapi dia maf'ulun bih. Apa yang diajar kepada Adam? Maf'ulun bih ni selalu objek lah apa yang kena. Kalau kata dia penyambut kalau dalam bahasa Melayu kita kata penyambut. Faham Tapi kalau dalam ayat ni wa'ullima adamal asma'u. Jadi ini yang menjadi fokus kepada ayat tu. Ini yang kita kedepankan. Dan nama-nama itu telah diajarkan kepada Adam. Maknanya kita tak boleh lah kita drop akan ni, kita tambah kepada. Kita tukarkan akan jadi kepada. Faham ke? Cerita ayat 2 ni, J dengan K ni. Okey. Faham Faham. Johor saya pun keluarlah dia. Apa beza dia? Apa beza J dengan K? C penekanan terhadap Adam. Okey. Kalau K? Okey, nama. Nama-nama itu. Nama-nama itu. Fokus dia tu mesti pada naib fa'il isim marfu' tu. Kalau dalam ayat ni, ia yang menerima dia yang the highlights of the ayat is nama-nama itu. Mungkin selepas tu cerita dia nama tu lah. Tapi dalam hal ni highlight dia ialah fokusnya ialah Adam. Kalau pasif ni jadi macam tu. That means bila mafhum ni naib fa'il kena dulu lah. Yes, fokus. Yang marfu' tu kita jadikan fokus dia ataupun kita jadikan subjek. Okey, kalau sebenar maksud saya kalau yang asal dia kan, contohnya kalau ayat tu wa allama. Dia akan jadi dua-dua tu maf'ulun bih, betul tak? Wa allama adama. Ni kalau yang maklum. Adamal asma. Jadi kalau ni terjemahan dia apa? Dan telah mengajarkan oleh ia. Mengajar oleh ia akan Adam akan nama-nama. Dia jadi dua maf'ulun bih. Tapi bila fokus dia bukan kepada yang mengajar tu, bukan ini, dia berubahlah jadi ulima adamul asma. Maknanya fokus dia dah shift dah kepada Adam tu. Objek tu. Mana yang diajar tu. Ni kita panggil apa ni kalau Adam dengan Asma dalam cakap Melayu. Kalau bahasa Inggeris saya tahulah dia kata
objek dengan direct object kan? Indirect object dengan direct object. Kalau bahasa Melayu apa Kak Zawiyah? Sisipan Yang mana? Apa? Mana tu? Yang mana tu? Yang Ada. atas ni. Kan ada dua objek. Saya panggil satu apa? Penyambut Objek yang objek tepat, objek CP. objek bukan sisip. CP. CP. Objek tepat, objek CP. Jadi macam tu lah. Tapi sekarang kita tengok apa? Kita tengok dalam yang terjemahan apa ni saya nak cakap ni? Astaghfirullahalazim. Majhul. Yang majhul ni jadi fokus dia tu dah berubah. Wa ulima adamul asma'a. Sekarang ni saya rasa bila baca Quran mesti dah rasa lah. Hai, kita dah tengok macam contoh ayat-ayat yang majhul lah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Kan macam tu. Ada ayat-ayat yang wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun. Maksudnya macam banyaklah kita dah tahu tu majhul. Jadi fokus dia Ustazah, kepada siapa. Adamu dengan tu mana satu yang darat? Kalau dalam ni Alimu tadi yang mana darat? Kalau alama. alama. Yang direct ialah nama kan Kak Zawiyah. Kalau dari segi bahasa Melayu. Kalau biasa yang tengah tu indirect yang CP. Objek Apa ni? CP. Objek tepat nama. Nama tu objek Nama tepat. orang Nama tu objek tepat. Dan nama-nama itu dan kejap ya. Dan nama-nama. Kalau ikut bahasa Inggeris, nama Bahasa tu. Inggeris mana satu ni Ustazah? Kalau bahasa Inggeris, dia tengok yang kat mana yang dia letak tu. Okay, contoh kan macam tadi kat alama adama kan. Ini dipanggil yang indirect. Yang tengah-tengah ni indirect object. Yang al-asma tu yang jadi direct object. Tapi kalau bahasa Melayu saya tak pasti. Adam objek tepat, apa ni nama-nama itu objek CP. Okey. So, bila dimahjulkan, Adamu tu ditukarkan jadi naibul fa'il kan? Ya. Indirect object telah jadi naibul fa'il kan? Ya. Direct object remain direct object kan? Tak juga kalau tengok dalam ayat ni. Bila dia dah Jadi pergi kalau ayat ni yang direct object asma'a tu still remains direct object kan? Yang ni. Yang ni yang Adama Yang ni. ni. Alama alumi ulima. Dua-dua Jadi yang direct uliman. objek tu masih al-asma kan? Yang ini Kak Zawiyah. Direct object dia. Dua-dua Adam direct object. Adam dah jadi Adam tukar jadi direct naibul fa'il. tak boleh. Kita jangan fikir dalam bahasa Inggeris. Kita tak boleh. So kita ambil je yang ni. Maknanya fokus dia naib fa'il tu adalah menjadi dia punya subjek dah. Kalau kita masukkan dalam. Tapi bukan Ustaz. Saya punya soalan ni. Asalnya dia objek. Dia objek penyambut. Dijadikan naibul fa'il. Jadi ditukarkan jadi naibul fa'il. Soalan saya mana satu yang jadi majhul fa'il? Indirect objek ke direct objek? So nampak gaya di sini indirect object lah jadi naibul fa'il kan? Direct object. Yelah. Itulah saya kata tak boleh fikir macam tu. Adam tu indirect kan Alhamdulillah ya. Kalau dalam ayat ni fokus dia apa? Itulah direct dia. Kalau dalam bahasa Arab yang marfu' tu fokus. Jadi dialah yang direct tu. Macam tu. Kalau dia bukan jadi objek, dia direct fa'il. Kita nak sebut apa? Ini je lah objek dia. Satu je lah. Betul. Tapi kita balik semula tadi tu dia ada dua objek kan? Satu daripada objeknya tu bila kita dimahjulkan jadi naibul fa'il kan? Jadi so, objek dia asma lah. Which objek yang menjadi naibul fa'il? Nampak gaya indirect objek tu menjadi naibul fa'il lah. The direct object remain as objek lagi kan dalam ayat majhul ni. Betul ke? Tapi bila balik kat sini, saya rasa confused pula dengan soalan tu. Saya sebab macam ni. Sebab dalam bahasa yang lain tu, dia macam dia letak macam tu kan. Tapi kat sini, bila dia dah fokus, dia tengok baris tu. Bagi saya lah, saya tak reti nak cerita tu. Jadi saya tak faham. Kita nampak lah baris tu masih lagi baris duma, jadi fa'il lah. Tapi dia nak, kerana dia ditukar daripada objek, dia jadi naibul fa'il kan. Pasal dia fi'il pun fi'il majhul kan. Okey. Masih tu lagi senang lah.
Itulah saya kata bagi saya lah memang bahasa Arab ni lagi jelas senang. Memang bila dia marfu' tu kita kedepankan yang marfu' tu. Jadi fokus ayat tu kalau macam K ni it's the name, nama-nama itu telah diajarkan kepada Adam. Manakala yang ni tadi Adam telah diajar nama-nama itu. Bila yang ayat yang maklum wa 'allama Adam al-asma, dua-dua tu objek. Jadi dia tak ada one is over the other tu tak timbul lah. Maknanya Direct tu fokus not dia relevant lah. fokus dia ialah kepada siapa tu yang mengajar tu. Macam Ya, itulah. nak pada dia punya tanda tu. Ya. Ayat tu jadi lebih mudah lah untuk kita faham bagi Jadi saya. kita tak kisah indirect ke direct ke tak kisahlah. At the end of the day kita tengok mana dia yang tanda fa'il, naibul fa'il, mana tanda masih Yes. objeknya. Betul. Betul. Teacher? Very good observation. Ya, Kak Zawiyah. Kenapa ada letak star pada kepada tu? Oh ni kat Atau atas ni. letak star ke bintang apa tu? Mengikut kaedah bahasa Melayu, perkataan kepada perlu ditambah kepada objek maf'ulun bih yang bernyawa. Okey. Kalau tak bernyawa tak perlu. Itu kaedah bahasa Melayu. Ya. Kadang-kadang kita pun tak tahu sangat bahasa Melayu kita kan. Yang tersurat tu kan. Yang tulis-tulis tu kita tak pandai. Saya mengakulah betul termasuklah saya. Jadi tak apa, Alhamdulillah. Tambah lagi bahasa baku tak baku ya. Jadi tak apa. Aduh. At the same time, Alhamdulillah Allah bagi kita peluang ni, kita pun belajar bahasa kita sama. Alhamdulillah. Baik, kita cuba buat latihan ya. Okey, latihan dia ayat kerjaan majhul. Bulatkan tanda i'rab untuk isim dan fi'il mudhari' yang jelas. Kemudian buat terjemahan perkata, terjemahan bebas bersama guru seperti contoh A, B dan C. Kat sini ada 3 contoh. Jadi kat sini yang pertama, turja'ul umuru. Tu saya kalau kita belajar ni kan, kita sebut baris akhir tu sebab at this point memang penting lah untuk kita kenal tu. Jadi turja'ul umur dia adalah fi'il mudhari' majhul. Fi'il mudhari' majhul. Jadi terjemahan dia turja'u sebab apa? Tanda dia ialah turja'ul umuru. Ni jadi naib fa'il. Jadi terjemahan dia ialah urusan-urusan itu dikembalikan. Ni patutnya 2. Okey, urusan-urusan itu dikembalikan. Sebelum tu kita terjemah juga secara harfiah. Yunazzalul Qur'anu. Ia diturunkan, sama juga tanda dia. Ini tanda untuk UA tu tadi. Ini tanda marfu' dia. Ini pun tadi marfu'. Yunazzalul Qur'an. Ini pun marfu'. Jadi dekat sini ia diturunkan Al-Quran itu. Mafhum dia, Al-Quran itu diturunkan. Okey. Jelaslah, nampak contoh tu macam jelas kan? Nanti kita cuba buat perlahan sikit. Tak apa. Kita buat sama-sama. Tutla alaikum ayatullah. Ia dibacakan atas kamu ayat-ayat bagi Allah. Ataupun ayat-ayat daripada Allah. Dua-dua boleh. Baik, kat sini ayat-ayat ni dia dalam bentuk frasa nama. Maknanya kita punya naib fa'il tu, tapi kita ambil yang depan ni je. Ayat-ayat. Okey, dia marfu'. Yes. Dan dia adalah isim marfu'. Marfu' warna purple. Marfu'. Kat sini UA. Jadi ia dibacakan atas kamu ayat-ayat bagi Allah. Ayat-ayat Allah dibacakan atas kamu. Kita tak letak telah sebab ni fi'il mudhari'. Seterusnya. Apa nak cuba buat? Okey, cuba buat yang ni. Yud'auna ila kitabin. Ni fi'il mudhari' majhul. Pelaku dia mereka. Jadi macam mana kita nak terjemahkan? Kita terjemah dulu. Okay, first of all, dia ni marfu' ke apa? Dia marfu' ke bukan? Dia marfu' kan? Marfu'. Tanda marfu' dia ialah? Tanda marfu' dia apa? Wow. Tak, nak tanya juga.
Tanda kan tanda majhul ialah UA, tapi kalau tanda marfu' dia apa? Kita kena masuk juga nun. Wow. Sebab arahan tadi suruh letak tertandakan juga tanda i'rab yang jelas kan. Dari segi tanda baris pula UA lah. Dia kan buat warna biru tu. UA. Yuda'auna ila kitabin. Jadi terjemahan dia mereka diseru. Ya, mereka diseru ila kepada kitabin. Sebuah kitab. Sebuah kitab. Jadi mafhum dia sebuah kitab diseru. Tak boleh. Tak sama juga. ada tak naik fa'il dalam ni? Tak ada. Tak ada kita naik fa'il kan? Ada. Mereka. Mereka tu lah. Tapi sama. Tak ada dalam ni. Ada. Mereka tu lah naik fa'il dia. Mereka. Okey, dia tak ada. Tapi dalam bentuk dhamir mutasil. Dia tak boleh ada dizahirkan pula. Yang boleh dizahirkan tu hanyalah ia atau ia perempuan saja. Kalau mereka tu kita dah nampak lah tu. Maknanya dhamir dalam tu adalah dhamir yang menjadi naib fa'il. Jadi kita terus, ni tak mustatir, ni mutasil. Mereka diseru Mereka, ya. Kalau yang ada tu dah senang lah. Mereka diseru kepada sebuah kitab. Tadi Agak nun tu apa? Marfu. Marfu. Tanda marfu. Tanda marfu dengan nun. Subutun Sebab nun. tu dia jadi Naib fa'il. subjek ya teacher. Sebab Subjek. Dia bukan bukan. subjek ni. Dia naib Naib subjek. Naib fa'il. Naib fa'il sebab Pengganti fa'il. pengganti pelaku. Yes, pengganti fa'il. Macam naib presiden. Naib. Perkataan tu sama kita cakap Melayu, cakap gitu juga. Okey. Cik, boleh Faham tak tak kalau ayat kita ni? cakap? Ah, Cik, boleh tak kalau Ya, kita Kak Su. kata dalam ayat ni kan? ah. Naib fa'il yang zahir tak dinyatakan. Tak boleh. Tak boleh. boleh sebab ada mereka. Okey, kat sini. Tadi gitu. kat sini. Okey, saya highlight kat sini Kenapa tak boleh yang tu? Sebab yang boleh dizahirkan hanya ganti nama tersembunyi, iaitu dhamir mustatir ia dalam fi'il majhul sahaja yang boleh dizahirkan. Itu saya kata bila saya cakap sekali lalu memang biasa. Kalau saya sendiri pun tak perasan. Tapi bila tengok contoh, macam tu. Jadi hanya yang dia punya, kalau madi telah dot-dot oleh ia tu. Kalau yang mudarik yang ia dot-dot-dot tu. Itu je yang boleh dizahirkan. Maknanya yang dizahirkan tu dalam bentuk isim marfu'. Macam contoh kita tadi. Soalan Ustazah boleh dizahirkan sama ayat tu mahjul ataupun satu lagi tu maklum ya. Maklum. Dua-dua boleh. boleh kan? Dua-dua sama. Macam ni. Sama. Macam contoh B, macam contoh A, dia semua ni boleh. Ia ni boleh dizahirkan dalam bentuk isim marfu'. Tapi ini pun boleh dizahirkan. Tapi kalau dia dah ada, dia dah bersambung pada dia tu, dhamir, makna pelaku tu dah ada. Kita nampak, kita boleh nampak. Kita nampak wow, kita tahu ni menunjukkan mereka. Kalau kita nampak, kalau fi'il madhi, kita nampak ta contohnya. Macam tadi, ulim ta, kita dah nampak dah ta tu engkau. Tak bolehlah ada lagi. Dia kalau kita dah nampak hanya untuk yang mustatir, yang tersembunyi je boleh. Okay, contoh I ni. Okay, cuba kita buat. Yuzkara fiha ismuhu. Yuzkara disebut di dalamnya ni Nama baginya. ya kan marfu nama baginya. Jadi terjemahan mafhum dia bebas dia ialah Nama baginya. yes, namanya buangkan min fi'li itu namanya disebut. Namanya disebut di dalamnya.
Macam tu. Namanya disebut di dalamnya. Faham bila dapat buat laju tu alhamdulillah maknanya fahamlah juga. Baik. Kudzibat rusulun. Terjemahan berkata lafziah telah telah didustakan didustakan oleh ia telah tak ada oleh. Kalau majhul jangan letak oleh. Telah didustakan ia perempuan. perempuan. Okey, betul. rasul Para rasul. Tak payah letak oleh. Jadi maksud dia, terjemahan dia kita kedepankan dia. Jadi para para rasul rasul telah didustakan. Buangkan ia tu. Telah didustakan. Okey, betul tu. Alhamdulillah. Ji, utul kitaba. Telah diberikan mereka. Ya, telah diberikan mereka akan kitab itu akan kitab itu. Jadi mafhum dia Kitab itu tak boleh letak kitab itu. Kita mesti letak yang dalam ni. Yang ada waw tu. Tu naik berlaku dia. Okey. Mereka telah diberikan kitab itu. Alhamdulillah. Betul. Kau Betul tak ke, Kak payahkan Zoe? sebab Tak payahkan. Okey, betul. Baru nak tanya. Tak payah. Mereka telah diberi kitab itu. Ini bahasa Melayu. Ada 2 profesor bahasa Melayu dalam ni. 2, 3 entah apa. Saya yang tu. Alhamdulillah syukur kita dapat ada orang-orang yang subject matter expert. So boleh betulkan lah. Kita silap tu bahasa Melayu. Kita tak perasan pun. Berikan ke beri sama je. Tapi tak boleh lah. Telah diberi kitab itu. Saya pun setelah telah dinasihat berkali-kali oleh Kak Zawiyah. Oh, ya ke? Silap. Betul. Alhamdulillah. La yughfiru an yushraka. Jadi terjemahan dia ialah tidak yaghfiru ia mengampunkan. ni yughfaru. Ke biasa? Biasa. Jangan cakap Maklum. Ya, maklum. Ia mengampunkan. Tak ia mengampunkan bahawa Ia disekutukan. Ia disekutukan. Betul lah tu. Jadi maksud dia ialah ia tu huruf besar, ia disekutukan. yes. Macam mana ni? Ia tidak mengampunkan. Tidak ia mengampunkan, ia disekutukan. Mula-mula tidak. Ia mengampunkan Bahawa ia disekutukan. Betul lah tu. Ia tidak. Kalau kita letak tidak tu kita tak ubah tak apa. Kalau kita nak ubah pun boleh lah. Maknanya ia tidak mengampunkan bahawa ia disekutukan. Nampak tak ayat tu? Senang jugalah sebab satu dalam bentuk maklum. So dia sama. Mengampun orang yang menyekutukan dia. Tapi tak disebut orang yang kan. Jika disekutukan. Dia tak penting. Siapa pun sekutukan tu. Apa pun. Bahawa ia disekutukan. Maknanya kalau dengan disekutukan ni. Disekutukan dengan sesuatu ke. Dengan seseorang ke. Tidak ia mengampunkan bahawa ia disekutukan. Ada dua-dua dalam tu. Jadi kita akan ambil yang sini dululah. Ia tidak mengampunkan atau tidak ia mengampunkan bahawa ia disekutukan. Pasal dia marfu' ke teacher? Pasal dia dhammah tu ke? Dia ada awal macam mana? Macam mana? Yang ni. Okey. Ni kedudukan dia apa? Yughfaru ni. Yaghfiru.
Marfu'. Mudhari'. Dia marfu' biasa, dia maklum lah. Maklum. Mudhari' marfu'. Tapi yang yushraka ni kedudukan dia apa? Majhul. Mansub. Mansub. Dia mansub pasal apa? Harfu Pasal nasab. ada huruf Ba'an. nasab. Itu je. Tak Hmm. ada apa. Dia mansub sebab ada amil tu, ada huruf nasab tu je. Tapi dari segi maksud, betul lah tu. Terjemahan yang kita buat ni tadi, betul. Faham maksud dia sama. Fa'alu ma yu'adhuna. Jadi terjemahan dia, ni biasa fa'alu ni. Fi'il madhi je. Dan mereka. Melakukan. Pelaku mereka. Telah melakukan Telah mereka. melakukan oleh mereka oleh mereka akan apa yang akan apa yang Mereka mereka diperingatkan atau mereka dinasihat. Peringati ke peringatkan lah. Dah boleh peringati. Peringatkan. Mereka diperingatkan. Itu saya cakap Kena apa? dekat Diperhangat. teacher. Ya. Ya. Tak apa tau kalau kita salah, kita nak baca je. Salah tulis tu. Tak masuk peksa yang ni. Tak gitu kita tulisan. Tapi terima kasih Kak Ru. Baik. Fa'alu telah melakukan oleh mereka akan apa yang mereka diperingatkan. Jadi mafhumnya ialah mereka telah melakukan mereka telah membuat. Nah, mereka telah melakukan. apa yang Apa yang mereka beringatkan. Mereka apa diperingatkan. yang mereka diingatkan atau mereka diperingatkan je lah kan? Betul kan? Diperingatkan. diperingatkan. Okey, betul lah tu ceritanya. Baik, seterusnya. Ni siapa nak cuba? J. Siapa nak buat seorang? May ya'mal su'an yujza bihi. Man. Orang yang sesiapa Orang yang yang ataupun yang- siapa yang boleh, orang yang boleh, orang yang ia ini huruf syarat ni kan, tapi dia juga Ah, bertindak patut sebagai membantu mubtada. kadang- Mubtada boleh dia ni fi'il isim mudhari' syarat, isim syarat. majzum. Fi'il Teacher. mudhari' majzum. Ya. Kalau man tu lepas tu diikuti oleh fi'il mudhari' majzum tu kan. Jadi man tu dia bukan syarat lah. Dia syarat, dia isim syarat juga, tapi dia juga mubtada. Dia mubtada. Kalau isim syarat, Isim kalau syarat. syarat tu bukan kita terjemah kepada siapa yang ke Siapa apa yang, ya? betul. Barang Siapa siapa. yang. Sesiapa Siapa yang yang boleh, orang yang boleh. Siapa yang. Sesiapa yang ya. Sesiapa yang ya'mal, Ya. Dia melakukan dia mengerjakan akan akan satu keburukan keburukan, kejahatan. Akan satu kejahatan yujza bihi. ia dibalas. Dia majzum. Kenapa dia majzum? Sebab dia Dia jawab. macam mana tanda majzum dia apa? Mudhari' majzum majzum. Tak. Dia kalau dia majzum bukan UA. Dia kalau tanda majhul ya, majhul UA. Tapi tanda majzum dia pasal apa? M tu apa teacher? Majhul. Oh, teacher. Majhul Okey. majzum. Jangan satu-satu soalan. Ya. Okey, PL. Okey, tengok ni. Satu-satu. Soalan tu dah banyak dah tu. PL, mudhari', majhul, majzum. Jadi majhul dia tang mana? UA. Majhul dia tang UA tu. Majzum dia tang mana? Huruf illah Ya. Membuang huruf illah. Siapa yang jawab tu buang huruf illah tu? Alhamdulillah. Very good. Barakallahu fiik. Tabarakallah. Jadi buang huruf illah tu baru kita tahu majzum. Maknanya dia ni jawab syarat. Yujzia. Sebelum Yujza, tu dia macam mana teacher? Sebelum dia buang huruf ilah dia macam mana? yujza. Ada Dia ada.
Dia Ada ya ada je. tu, Bukan ya apa alif maksurah. alif maksurah. Jadi digugurkan. Macam Yahdi. Kan? Bila dia majzum, buang huruf lah. Kenapa dia buang tu? Sebab dia jawab syarat lah. Dia jawab kepada isim syarat. Maka atau bukan maka. Terus macam tu. Apa dia cakap? Betul lah tu. Jawab syarat tu dia jadi majzum. Sesiapa yang ia mengerjakan akan kejahatan. Terjemahan dia. Yujza kan? Ia dibalas. Ia dibalas Dengannya. dengannya. Okey, jadi mafhum dia ialah Sesiapa yang Sesiapa yang mengerjakan kejahatan suatu Balas kejahatan dengannya. ni macam straightforward je kan? Tak ada apa-apa kan? Sesiapa yang mengerjakan satu kejahatan. nescaya. Betul. Ada perkataan ayat macam tu lah. Sebab tu dia jadi jawab dia tu selalunya jawab tu kan huruf macam gitu kan. Kita belajar. Kalau Ya. maklum mudarik ni yuhzi ke? Yujzi. Tak. Okey. Yujzi. Kalau maklum. Yujza. Jadi dia ni pun Maklum. yuzza juga kan? Kalau maklum yajzi. Yazzi. Okey. Yazzi. Yajzi. Sesiapa yang mengerjakan satu kejahatan. Jadi macam itulah. Ia dibalas. Nescaya ia dengannya. dibalas. Nescaya ia dibalas. Pasti ke kan? Nescaya ia dibalas dengannya. Macam tu. Okey. Selalu kita guna perkataan tu kan. Jazakallahu khairan. Perkataan tu lah tu. Jazakillah khairan. Yajzi. Yujza. Yujza memang dia punya majhul lah. In utitum hadha fakhudhuhu. Terjemahan? Sekiranya. Jika utitum telah diberikan. Adakan ke? Adakan tak? Telah diberi ke diberikan? Diberikan. Telah diberikan kamu akan ini. Maka ambillah oleh kamu akannya. Jika telah diberikan kamu akan ini, maka ambillah oleh kamu akannya. Jadi mafhum dia ialah Sama. tak boleh kita letak. Kita kedepankan kedepankan naib fa'il. Diberikan kepada kamu. I need coffee. Jika kamu kita kedepankan dia ni. Ni kamu ni duduk depan. Jika kamu diberi kan? Lepas tu dia akan jadi Ini. jika kamu diberikan ini. Diberi, teacher. Diberi. Jika kamu fi'il madhi, jadi kita kena tambah jika telah apa pula telah jika kamu telah. jika kamu telah diberi ini, maka kamu ambillah ia. Macam itulah. Kamu ambillah ia. Kan? Tu bahasa kita lah. Maksud dia macam tu. Ini cerita dia apa ni? Itulah in relations tu apa? Apa dia? Itulah ayat tu. Salah koma kata Cik Kap. Betul lah tu, saya tersalah koma. Like I said just now, I need coffee. Astaghfirullahaladzim. Tak tidur di malam. Itulah dia. Kena di dilema macam tu. Jika diberikan kamu kopi. Macam mana nak buat ayat? Okey, tak payah fikir sebab kita bukan belajar buat ayat dah. Okey. Zuyina Yang tu huruf ilah dibuang je Ustazah. Yang mana? Qaza tu.
Akhadha. Oh, Khuzu. dia buang Dia tak dia ada, dia buang tak ada. Dia dia tak buang ada apa tu? huruf Dia hazaf haraf tu yang hujung khuzu saya tinggal. khuzu. Dia buang Waw tu huruf mereka ilah kah? ke? Waw tu Waw apa? tu kamu. Waw tu Jamak. kamu. Dia Kamu. sebab perkataan dasar dia kalau ada huruf ni belajar saraf nanti. Akhadha. Bila akhadha dia Akhadha. ada huruf hamzah, bila dia jadi mudhari', dia ada bila jadi fi'il amar dia akan buang. Ada setengah lah perkataan-perkataan tu. Tu kita belajar Dia saraf buang. Okey, okey. Macam akala. Jadi bila makan fi'il Cool. amar dia terus Betul, tinggal betul. cool aja. Okey, Macam okey, okey. dia ada tu, itu kita akan belajar dengan lebih lanjut lagi dalam bahagian saraf insya-Allah. Okey, okey. Modul 3. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya. Jadi zuyyina Telah fi'il madi dihiasi. telah dihiasi ia, telah dihias ia li Bagi bagi orang-orang orang-orang yang yang telah Ingkar kafaru oleh mereka. telah engkau oleh telah mereka. ingkar oleh mereka Akan tak boleh akan Tak boleh Bar- sebab dia naib. huruf naik dia fa'il dhammah. oleh Tak boleh naik fa'il tak payah letak oleh. Kehidupan kehidupan Dunia. Jadi kita kedepankan kehidupan dunia itu. Macam mana kita nak buat? kehidupan telah dihias oleh orang-orang yang Kehidupan dunia telah dihiaskan kan? Telah dihiaskan kepada bagi orang-orang yang telah engkar. Tak payahlah terus mereka tu lagi. Inilah mafhum dia. Kehidupan dunia itu telah dihiaskan. Hiaskan ke hiasi? Ni saya Hiaskan. pun tak. Dihiaskan. Okey. Bagi orang-orang yang telah engkar. Tutla alaikum ayatullah. Ni fi'il mudhari' majhul. dibaca. Ia dibacakan. Ia dibacakan. Ala ke atas ataskum. Kamu. Atas kamu. ayat-ayat Ayat bagi Allah. bagi Allah. Ataupun kita terus je buang min fili tu, kita dah faham dah benda ni. Ayatullah, jadi kita kedepankan dia. Ayat-ayat Allah dibacakan dibacakan ke atas kamu. Okey. Ia ni naib fa'il ni kan? Ia dalam ayat ni ialah ayat Allah ni. Marfu'. Baik, lagi. Okey ke buat latihan je ni? Boleh. Okey je kan? Okey. tak ngantuk. Lagi sikit. Sebab anak murid dia dah pandai, cikgu dia ngantuk pula. Okey. Qala uhiya ilayya wa lam yuha ilaihi syai'un. Ni panjang sikit ni. Mencabar ni. Telah berkata oleh dia. Telah berkata oleh ia. Okey, saya tak nak tulis lagi dah yang kita dah tahu Yang kita tak tahu je. Uhiya. Telah diwahyukan. Telah berkata oleh ia. Betul ke telah diwahyukan? Telah diwahyukan ke? Diwahyukan aku. Aku? Yang betul ni aku kan ni? Tak boleh. Fi'il madi. Telah diwahyukan. Telah diwahyukan ia. UI. Telah diwahyukan ia ilayya. Padaku. Wahal. Sedangkan lam tidak yuha. Ia diwahyukan
kepadanya sesuatu pun. sesuatu pun. Boleh sesuatu pun boleh sesuatu. Jadi mana yang kita nak kedepankan ni? Siapa dulu? Sesuatu pun. Kena pergi yang depan ni dulu. Oh, depan. Oh lah. Dah lupa dah. Okey. Dia telah berkata. Dia telah berkata lah. Dia telah berkata. Apa kata dia? Okey, maknanya macam tu. Dia Tidak berkata. satu pun. Tidak satu pun. Telah diwahyukan dulu. Jangan pergi jauh dulu. Sedar. Seronok tu nampak naik fa'il tu. Dah tahu dah tu. Aku telah diwahyukan. Tak ada aku kat sini. Oh, astagfirullah. Tak ada aku. Telah Ia diwahyukan kita aku. kedepankan ni. Kita kedepankan ni. Kita kedepankan. diwahyukan. Ia dulu. Ia diwahyukan kepadaku. Ia diwahyukan. Ia telah diwahyukan. Ni ada 2 part tau ayat ni. So jangan terus escalate jauh laju sangat ni. Ia telah diwahyukan kepadaku. Tetap yang tu. Sedangkan tidak. Sedangkan tiada ataupun tidaklah dalam tidak sesuatu Diwahyukan pun. kepadanya. Yes, sesuatu pun diwahyukan kepadanya. Complicated ayat. Dua part. Okey, kat sini tutup. Sedangkan tidak sesuatu pun diwahyukan kepadanya. Oh, faham. Faham cerita tu? Nampak tak? Dia quote unquote tu. Orang balas lepas tu, sedangkan tidak sesuatu pun Allah diwahyukan. balas. Dia cakap macam ni. Macam orang sekarang banyak yang berklaim dia jumpa, dia dapat wahyu dalam mimpi, jumpa Nabi. Dia jumpa, dia kata dia dapat syariat baru, buat macam ni. Yang Nabi dulu dia istimewa. Tu Allah dah tempelak lama dah ni. Maknanya sedangkan tidak sesuatu pun diwahyukan kepadanya. Jadi kat situlah. Okey, itu maksud dia ayat tu Okey, faham Okey. Waduribat alaihimul maskanatu. Ni lebih straightforward lah. Cuba kita mafhumkan je terus, tak payah terjemah secara harfiah. Kemiskinan dan kemiskinan itu kenistaan. Ni kemaskanan ni kenistaan. Kenistaan. Boleh jugalah kemiskinan, tapi sebenarnya dia maksud dia lebih teruk pada tu. Kenistaan itu telah menimpa ke atas ke atas mereka. Lagi 3 minit. Kita racing against time. Lagi 2 minit. Ya'ti kuma ta'amun turzaqanihi. Jadi ya'ti mendatangi. Okey. Kamu berdua. Ia didatangi tak? Ia mendatangi. Kat sini naik fa'il ke ni? Bukan. Ni salah ni. Ni fa'il je. Oleh makanan. Satu jenis. Suatu makanan. Okey, jadi turzaqanihi. Kamu direzekikan apa? Kamu direzekikan dengannya. Turza yang ni. Kamu berdua direzekikan dengannya. Tak ada dengan. Akannya. Okey. Mafhum dia ialah kamu berdua suatu makanan mendatangi kamu berdua. Jadi dia macam pause sikit. Kamu berdua direzekikannya. Kamu berdua direzekikan suatu makanan. Boleh tak jadi macam tu?
Dia boleh tak jadi kat depan? Tak boleh. Jadi macam Boleh. kita stop Fa'il di ayat depan. baru. Kamu Berdua. direzekikannya. Okey. Kamu berdua direzekikan. Ni kalau mafhum kita kata dengannya boleh lah. Mafhum boleh. Direzekikan dengannya. Maksudnya kamu diberikan rezeki. Ya, kamu berdua direzekikan dengannya, dengan makanan tu Dengan tadi. makanan. Okay, one more, last for tonight. Wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat. Wa Dan dan telah wufiyat dimatikan. telah, Dah bukan mati yang ni, telah disempurnakan ia. Telah disempurnakan ia. Okey, naik fa'il tak boleh letak oleh. Kita terus terjemahkan. Tiap-tiap Suatu Tiap- jiwa. tiap-tiap bagi, tiap-tiap daripada suatu diri akan apa yang telah mengusahakan oleh ia. Oleh ia. Sebab ia tu fa'il dia. Okey, jadi dan siapa tu? Tiap-tiap diri. Tiap-tiap diri disempurnakan. Telah tak tak? Telah disempurnakan. Apa yang telah Cakap apa? dengan apa yang Dengan. Bolehlah dengan bahasa kita kan? Dengan apa yang Telah telah mengusahakan. dia usahakan. Telah ia usahakan. telah ia usahakan. Telah ia usahakan. Betul lah. Ia telah lah, terbalik. Ia letak ia dulu. Yang ia telah usahakan. Apa yang ia telah usahakan. Kan? Telah tu kita letak. Macam mana pun kita letak marfu' tu yang kat depan. Marfu' dia apa kat sini? Ialah pelaku. Dalam yang ni pelaku dia ia. Dalam di sini yang tiap-tiap diri tu adalah naib fa'il dia. Betul. Jadi subjek. Nah ni fa'il. Jadi ayat tu dah berlapis-lapis tu. Maknanya dia dah ada 2, 3. Kan kalau ada fi'il je maknanya tu ayat kerjaan kan. Jadi dalam ayat kerjaan tu ada yang berada dalam khabar, ada yang berada dalam syibhi jumlah. Macam itulah. Jadi tu saja untuk malam ni. Okey tak? Macam mana rasa berpeluh? Macam ni Peluh otak. praktis lagi ya. You need practice. Okay, where do you want to do the practice? Practice dia bacalah. Bila kita baca, kita kena buat terjemahan. Macam ramai kawan-kawan kita yang dah sampai juzuk 2, juzuk 3 kan. Juzuk 1 pun banyak juga. Jadi dekat situ nak buat macam tu. Exercise dia memang pendekkan sikit ayat tu. Ambil sesuatu gitulah. Dan kita cuba buat yang pelajaran ni. Kalau kita tak cuba buat, pelajaran tu dia tinggal macam maklumat je. Yang satu ketika dia akan jadi makin hilang daripada kita. Maklumat ni jadi kena buat. Ilmu Quran, ilmu membuat. Dalam ayat yang pendek-pendek ni pun kita dah banyak benda yang kita nampak. Faham tak? Betul tak? Kalau Quran ni kita buat, every single word tu dia adalah pelajaran. Dia adalah peringatan daripada Allah. Kita tak rugi apa pun lah kalau kita cuba. Walaupun satu hari satu ayat. Kena buat macam tu. Kena ada target. InsyaAllah ta'ala. Tapi bila dah banyak kali buat tu, dia dah tak susah sangat. Betul tak? Masak juga buat ni. Aduh. Tak asal. Boleh. Alah, kalau apa ingat Allah kata dalam surah 15 ayat 94. Fasda' bima tu'mar.
Berpening-peninglah oleh engkau dengan apa yang engkau diperintahkan. Ingat, ni belajar Quran ni wajib. Dulu kita dah lama dah tinggal lah. Kiranya dulu masa kita punya otak tengah sharp, kita tak buat benda ni. Jadi sekarang ni kita forgive ourselves, kita maafkan diri kita yang dulu kita tak buat. Kita baru sekarang nak buat. Jadi tak apa, take your time. Take it easy. Buat sikit dulu. Dapat satu ayat, buat satu ayat. Alhamdulillah Kak Asal pun dah banyak, dah masuk juzuk 3 kan? Baru dulu. Jadi mungkin boleh patah balik. Maksudnya patah balik as in lihat ayat-ayat ni. Macam cerita balik. Boleh cuba cerita semula isi kandungan. Tak payah banyak, satu ayat. Baik. Itu sajalah untuk dari saya malam ni. Besok kita akan masuk kata keterangan mansub yang ini agak mencabar sedikit. Jadi Tapi duk sikit tengok je. tu teacher. Ha? Duk tengok apa tu naik fa'il tu jauh daripada dia punya Boleh jadi jauh. fi'il majhul tu kan. Itu yang kita kena tengok pada baris tu. That's where baris tu, perubahan baris tu memainkan peranan. Dia kadang macam tu. Betul lah Kak Ro punya observation tu. At least dah dapat observe. Dulu sebelum ni, observe apa pun tak tahu. Betul Dah lah tu tu saya lah tu. Dah duk tengok tu kat bawah tu petunjuk dia. Yelah, itulah guna dia. Jangan tak guna petunjuk tu. Tak ada hinanya ataupun lemahnya kita kalau tunjuk petunjuk tu, dan kita memang perlukan petunjuk tu. Tu kami design tu. Guna. Jangan tak guna. Nampak NFL. Okay. So kita dah memang macam tu kan. Allah ciptakan kita ni, design dia gitu, kita memang perlukan pengulangan. Kalau tidak, dia tak suruh kita ulang Fatihah tu sampai banyak kali, sampai mati. Wajib 17 kali sehari tu sampai mati. Dalam apa keadaan pun, there must be something. Kat situlah. Jadi cubalah buat Fatihah dulu ke. Kita keluarkan balik mana dia punya marfu' ni. Kenapa yang bismillah ni tak ada. Macam tu lah. Baik. Okey Ya Kak Su. Atas ayat dalam ayat tu, ayat yang pertama yang kita bincang tadi tu. Yang mana? Ni. Yang sekutu-sekutu tu. Sekutu-sekutu. Kan? Ni, la yaghfiru an yushraka. Mana? H. Ya ke? Kenapa? Ia tidak mengampunkan bahawa ia disekutukan tu kan? Kalau bahawa tu kita guna perkataan lain, tak boleh. Cuba. Contoh? Ia tidak mengampunkan apabila ia disekutukan, contohnya lah. Apabila tak boleh. Itu zaraf. Tak boleh. Bahawa ada kegunaan dia, ada peranan dia. Tak apa. Maknanya kat situ ayat tu macam bahawa ni, ni kena suruh Kak Ro ataupun Kak Zawiyah lah explain penggunaan bahawa. Tapi maksud dia tu memang bahawa. Kalau kita ubah pula, dia dah jadi lain. Apabila dia ada macam dia tidak mengampunkan jika tak boleh. Jika pun tak kena. Sebab kita nampak ni function dia ni kan. Ni ada dia jadi mansub ni. Dia jadi mansub. Kalau kita ubah dia punya, kita ubah, takutlah. Saya tak beranilah nak kata boleh ke gitu. Macam dari segi sedap memang sedap, tapi tak kena dengan maksud bahasa sumber tu. Macam kita guna li tu kan, li ataupun la untuk artikel kan. Tak dengar sangat. So, macam mana Kak Su Jauh kata apa? je. Bunyinya sayup. Oh ya ke? Tu okey dah. Macam ni contohnya macam harfun jalla ataupun li tu kan. Kalau kita terjemah kepada bagi kan. Bagi. Kalau kita tukar kepada ayat mudah. Untuk. Macam tu. Kalau dia tidak mengubah struktur ayat tu, dia masih masa dia sama, tak apa. Tapi kalau yang ini tukar, dia jadi lain. Kalau kita tambah jika ke atau kita tukar jika, kita tukar apabila. Dia tak sama dengan bahawa ia disekutukan. Dia punya weightage tu. Tak tahulah, itu yang saya fahamlah setakat ni. Okey, baik. Okey, bahawa ni kalau ikut bahasa Arab ni kan, dia mengubah fi'il menjadi isim.
Isim masdar. Isim masdar. Anda belajar tu. Baru tahu nak guna kat mana ya Sana? Masdariah ya. Ya. Masdariah tu. Ah? Masdariah tu ke? Ya. Taklah. Masdariah tu siapa tu pun saya belum kenal lagi. Taklah. Tapi betul lah. Maksudnya bahawa dia menukar perkataan an ni dia menukarkan. Nanti kita akan jumpalah dia tu. Kadang-kadang dia tersembunyi tapi dia ada. Dia menukarkan fi'il menjadi isim. Macam mana saya faham dia tu dalam bahasa Inggeris tapi no point if saya nak cerita kat sini. Tak apa. Ambil je jadi dulu. Ustazah, Buat masa kalau ni tukar, jangan. Kalau tukar tu maknanya tidak ia memaafkan kesyirikan. Macam tu. Yes. Jadi Betul. masdar ya. Jadi masdar. Okey. Betul. Hmm. Itu kegunaan dia lah. Hmm. Tapi kita belum masuk situ kan. Hmm. Baik, okay, insyaAllah. Nanti as we progress. Minggu besok kita masuk yang agak lebih ni. Tapi tak apa, insyaAllah kita buat sama-sama. Don't feel bad, don't feel rasa susah sangat. Sangka baik pada Allah. Allah nak bagi kita kurniaan daripadanya pada bulan Ramadan yang mubarak ini. Okay, baik. Sampai sini dulu. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan wa billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.